Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azman, pada hari ini dalam Sukses SPM 2022. Apa khabar para penonton sekalian? Harapnya semua dah makan. Jaga kesihatan anda. Kalau tak makan nanti, anda sakit dan anda tak boleh nak pergi ke sekolah. Jadi para penonton sekalian, siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, bersama dengan kita pada hari ini guru kesayangan kita iaitu Cikgu Syahril Azizi Abdul Rahim, guru akademik daripada SMK Tenang Stesen Sergamat Johor. Apa khabar Cikgu? Khabar baik, Aiman. Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Manis je semut senyuman Cikgu kan? Baik, dan juga kita ada pada hari ini bersama dengan kita jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Syazlin Sulaiman daripada SK Pendidikan Khas Melaka. Apa khabar Cikgu? Baiklah, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Baiklah Cikgu, hari ini kita dalam mata pelajaran pemprosesan makanan tingkatan 4. Baik Cikgu, hari ini apakah topik yang akan kita belajar Cikgu? Okey, baik. Terima kasih Aiman. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan belajar tajuk pemprosesan hasil tanaman tingkatan 4. Oh, menarik tu Cikgu. Ya. Jadi murid-murid kita pun dah tak sabar nak bersama dengan Cikgu pada hari ini. Tapi sebelum tu Cikgu, ada murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jadi boleh tak Cikgu kenalkan murid-murid kita Cikgu? Boleh, Aiman. Silakan. Okey. Murid yang berada dalam talian diharapkan semoga sihat-sihat belaka. Pertama sekali dipersilakan murid saya iaitu Nurhanis Nafisa. Itu dia. Ya. Seterusnya Murid yang kedua ialah Anis Masela. Yang ketiga Fasihah. Okey. Dan yang terakhir murid saya di dalam talian adalah Nora Zarina. Okey, itu 4 orang ni murid-murid Cikgu ya. Ya, sekolah saya. Apa khabar semua? Wow, nampak mereka bersemangat bersama dengan kita pada hari ini Cikgu dalam topik yang akan kita bicarakan berkaitan dengan pemprosesan hasil tanaman. Macam mana nak jawab soalan-soalan ni? Jadi kita nak bersama dengan Cikgu kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih. Saya teruskan Aiman. Silakan. Okey. Untuk pada kali ini saya akan terangkan untuk pemarkahan kertas satu pemprosesan makanan. Okey, terdapat 2 bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B di mana ujian ini dilaksanakan dalam ujian bertulis selama 2 jam. Okey, ia mewakili 40% daripada pemarkahan SPM. Oleh itu, sebagai murid yang akan menjawab soalan tersebut, 3 perkara penting ni sangat diperlukan oleh murid iaitu alat tulis yang lengkap, kalkulator dan juga pensel warna. Okey. Seterusnya, sebelum menjawab, murid-murid perlu mengetahui dan belajar tentang perkara-perkara asas seperti yang saya akan terangkan sekarang adalah bahan utama dan juga peralatan serta fungsinya. Okey, kalau dilihat di sini, nota penting yang murid-murid perlu tahu dan belajar ialah tentang bahan mentah. Saya ambil contoh kat sini adalah bahan mentah untuk penghasilan memproses mi kuning dan antaranya adalah seperti tepung gandum, garam, air abu, air, pewarna kuning, minyak masak dan juga air untuk mencelup. Okey, murid-murid dalam talian dan juga murid di sekolah masing-masing sebelum menjawab tak perlu hafal berat bahan mentah tersebut. Hanya perlu mengetahui bahan saja, nama bahan. Dan juga penyediaan bahan air abu ni juga penting dalam penghasilan mi kuning, di mana murid-murid kena tahu macam mana nak menyediakan bahan air abu ni dalam menghasilkan mi kuning. Antara bahan untuk menghasilkan air abu ni adalah natrium karbonat, natrium silikat dan air suam yang digaul sebati.
Okey, jadinya itu antara topik yang perlu murid-murid tahu dan menguasainya. Selain daripada itu, murid-murid di sekolah juga perlu mengetahui nama alatan dan fungsinya. Kerana ini boleh ditanya dalam soalan. Saya ada bagi contoh kat sini, senarai peralatan seperti besen, fungsinya apa? Dalam memproses tapai pulut, saya bagi contoh amali yang berbeza. Dalam amali tapai pulut, besen digunakan untuk merendam beras pulut. Okey, kalau mangkuk tu fungsinya mengisi bahan mentah. Kalau penapis, fungsi alatan tersebut adalah untuk mengetus, membilas beras pulut. Kalau alatan jak penyukat, murid-murid dah kenal dah ni dekat sekolah. Fungsi dia adalah untuk menyukat air dengan tepat. Kalau garfu tu menggembur beras pulut, dan periuk nasi elektrik adalah fungsinya menanak beras pulut. Jadinya setelah dah tahu nota-nota ni, murid-murid kenalah membaca, menghafal dan mengetahuinya. Dan bolehlah terus menjawab soalan. Saya teruskan Aiman rasanya dengan soalan yang pertama. Okey, murid dalam talian, siapa yang ingin cuba menjawab? Dipersilakan. Okey. Terus tu Hanis. Okey, Hanis. Okey, silakan. Baca soalan ke cikgu? Ya, teruskan baca soalan. Okey. Okay. Bahagian A. 1. Sebahagian daripada bahan dalam jadual 1 digunakan untuk memproses mi kuning. Tuliskan benar pada bahan yang digunakan untuk memproses mi kuning dan palsu pada yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Bahan 1, alum. Ruang jawapannya ialah palsu. Okey. Bagi bahan 2, teruskan. bahan 2 ialah garam. Jawapannya ialah benar. Dan yang ketiga ialah tepung gandum dan jawapannya ialah benar. Okey, terima kasih Hanis. Saya teruskan dengan perbincangan jawapan tersebut. Kalau di sini berdasarkan Hanis memberi jawapan tadi, saya anggap Hanis telah menjawabnya mengikut kehendak soalan, di mana Hanis telah menuliskan jawapannya dalam ruang jawapan. Yang kedua, Hanis telah berjaya menggunakan perkataan palsu dan benar sahaja dalam ruang jawapan tersebut. Hati-hati murid, jangan guna perkataan lain selain daripada kehendak soalan. Kalau right dengan panggah tak boleh, cikgu? Tak diterima, Aiman. Tak diterima. Okey, baik cikgu, boleh kita teruskan? Okey, tahniah bagi Hanis kerana ketiga-tiga jawapan ini dijawab telah mendapat markah penuh. Okey, saya teruskan dengan soalan yang kedua. Ada siapa murid dalam talian nak menjawab soalan kedua? Dipersilakan. Ya, silakan. Teruskan baca soalan. Bahagian A, jadual 2 menunjukkan 3 jenis alatan yang digunakan dalam memproses filling. Nyatakan nama alatan dalam ruang jawapan. Yang pertama, pH meter. Yang kedua, jak penyukat. Yang ketiga, spektrometer. Okey, terima kasih Masela. Okey, kita terus tengok jawapan. Inilah cabaran bagi murid-murid yang berada di sekolah kerana setelah mereka memproses amali, mereka perlu mengetahui nama alatan dengan tepat. Kalau Masela tadi dah jawab, yang pertama tu pH meter, betul Masela. Ya, tahniah. Dan kedua, jak penyukat, betul juga Masela. Dan ketiga, refraktometer. Tahniah Masela kerana mendapat 3 markah yang diberikan dalam soalan tersebut. Okay. Itu dia, tahniah. Saya teruskan lagi Aiman dengan soalan yang ketiga. Silakan cikgu. Okey, ada murid dalam talian ingin cuba menjawab lagi? Dipersilakan. Ya, Fasiha, teruskan baca soalan dan menjawabnya. Bahagian A, soalan 3. Jadual 3 menunjukkan nama alatan yang digunakan dalam pemprosesan tapai pulut. Nama alatan sudu, garpu, besen, pengayak, penapis teh, periuk nasi elektrik. Pilih dan padankan nama alatan tersebut dengan fungsi yang betul dalam ruang jawapan. Fungsi: menabur ragi, penapis teh, menanak beras pulut, periuk nasi elektrik, merendam beras pulut, besen. Okey, terima kasih Fasiha. Okey, saya terus bincangkan jawapan yang diberikan oleh Fasiha tadi. Kalau diikutkan dalam soalan ni, murid ditanya berkaitan dengan
nama alatan berdasarkan fungsi yang tepat. Jadinya berdasarkan nama alatan yang disenaraikan dalam soalan, terdapat 6 pilihan alatan yang disenaraikan. Jadi murid-murid kena pilih yang terbaik yang sesuai dengan fungsi alatan tersebut dan baru menuliskannya ke ruang jawapan yang disediakan. Hati-hati, mungkin ada nama alatan yang sama fungsinya atau hampir sama. Jadinya berdasarkan fasihah jawab tadi, menabur ragi penapis teh betul, menanak beras pulut menggunakan periuk nasi elektrik pun betul fasihah, dan merendam beras pulut pun menggunakan alatan besin. Itu pun betul. Tahniah fasihah mendapat 3 markah. Murid-murid kita ni memang hari-hari duduk kat dapur, tolong mak dekat dapur tu cikgu. Jadi sebab tu mereka boleh jawab dengan baik. Jadi kita nak berehat seketika cikgu. Kembali selepas ini, sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022. Pada hari ini dalam mata pelajaran pemprosesan makanan, dan topik yang kita cerita pada hari ini berkaitan dengan pemprosesan hasil tanaman. Baik, cikgu, boleh cikgu kongsikan lagi tips-tips menjawab soalan dalam mata pelajaran pemprosesan makanan 3 tempat ni cikgu? Boleh. Silakan. Terima kasih Aiman. Okey, saya teruskan lagi dengan perkongsian perkara penting yang murid kena tahu sebelum menjawab soalan. Murid-murid perlu mengetahui setiap bahan mentah yang digunakan dan cara menyediakan bahan mentah tersebut. Okey, seterusnya murid-murid juga perlu mengetahui cara memproses bahan mentah tersebut. Okey, di sini saya ada sediakan sedikit nota berkaitan dengan menyediakan ekstrak cincau. Yang pertama, bersihkan daun dan dahan cincau daripada berdasing. Yang kedua, masukkan air dan air abu dan rendam selama 15 minit. Yang ketiga, rebus daun dan dahan cincau dengan api yang kuat. Rebus selama 1 hingga 1,5 jam sambil dikacau sehingga air rebusan tinggal separuh. Nombor 4, tapis daun dan dahan cincau yang telah direbus. Yang kelima, tapis sekali lagi dengan menggunakan kain maslin. Murid-murid sebenarnya dah tahu macam mana cara menghasilkan ekstrak ni di bengkel. Jadinya murid-murid selain daripada membuatnya, perlu menghafalnya juga sebelum menduduki atau menjawab soalan. Saya juga ada bagi contoh, ada satu bahan yang saya buat nota ringkas, iaitu menyediakan larutan garam. Yang ini lebih kepada menghasilkan keripik pisang masin. Okey, di sini adalah berat yang menyatakan dalam menyediakan bahan larutan garam, ada gunakan air, garam, perisa ayam. Jadi murid-murid tak perlulah hafal berat tersebut, hanya perlu tahu nama bahan mentah tersebut. Jadinya untuk seterusnya saya rasa untuk lebih memahami lagi topik ini, murid-murid perlu menjawab soalan lah. Jadinya saya buka lagi lah Aiman untuk murid-murid dalam talian mencuba soalan yang keempat. Ada yang boleh menjawab? Boleh angkat tangan? Silakan. Baiklah. Siapa tu cikgu? Azhar. Silakan Azhar. Silakan Azhar. Bahagian A. Tandakan betul bagi pernyataan langkah kerja menyediakan ubi kayu yang betul dan pangkah bagi yang tidak berkaitan sebelum ia direbus dalam ruang jawapan. Pernyataan, membersihkan daun dan dahan cincau, ruang jawapan, betul. Merendam daun dan dahan cincau, ruang jawapan, pangkah. Merebus selama 30 minit, ruang jawapan, pangkah. Menapis ekstrak dengan kain maslin, ruang jawapan, betul. Okey, terima kasih Azhar. Kalau dilihat di situ Azhar, saya telah mengeluarkan jawapan yang telah jawapan sebenar Azhar. Jadinya saya dapati keempat-empat tu betul. Sebelum saya mengesahkan betul tu, saya ingin menjelaskan sikitlah Azhar. Okey, kalau membersihkan daun dan dahan cincau tu memang betul lah kamu lakukan di sekolah. Jadinya merendam daun dan dahan cincau selama 15 minit bersama cuka. Agak-agak Azhar, kenapa salah? Apa yang salah dalam pernyataan tersebut Azhar? Okey, Azhar, silakan. Adakah kawan-kawan nak bantu? Bersama cuka, betul ke? Bersama cuka betul Azhar?
Salah. Salah. Jadinya untuk makluman, ada terdapat ayat dalam pernyataan tersebut, Azhar, ada yang memerangkap murid di mana ada di situ cuka bukan bahan yang betul dalam merendam dahan atau daun cincau. Okey, Azhar faham ya, Azhar? Okey, bagus Azhar. Faham, ya. Okey. Lepas tu merebus selama 30 minit. Kenapa salah Azhar 30 minit? Betul tak 30 minit? Salah. Ya, salah. Selalunya biasanya apa tadi dalam nota saya? 1 jam hingga 1 jam. Ya, betul Azhar. Betul tu. Sangat tepat. Jadinya dekat situ ada pernyataan 30 minit menunjukkan pernyataan tersebut adalah salah. Jadinya itu ditandakan salah. Jadinya menapik Ishak dengan Masin tu betul. Okey Azhar, tahniah dapat 4 markah. Okey, Aiman, saya teruskan lagi soalan Silakan, kelima. Okey, ada murid lagi dalam talian nak jawab? Silakan. Silakan. Ya, teruskan. Bahagian A, berikut adalah penyataan langkah kerja menjadikan larutan garam semasa memproses keripik pisang masin. Susun langkah itu dengan mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2 dan 3 dalam ruang jawapan. Penyataan langkah kerja. Melarut air, garam dan perisa ayam. Ruang jawapan nombor 2. 2. Menimbang larutan garam. Ruang jawapan nombor 3. 3. Menyediakan air, garam dan perisa ayam. Ruang jawapan nombor 1. Okey, terima kasih Anis Masela. Okey, kalau ikut situ, Anis Masela telah menjawab mengikut urutan. Murid-murid perlulah menjawab mengikut kehendak soalan ini iaitu menulis 1, 2 dan 3. Bukan A, B, C. Okey, saya teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya iaitu soalan yang ke-6. Okey, murid-murid dalam talian ada yang nak jawab soalan nombor 6? Silakan. Ya, Fasiha, teruskan. Bahagian A nombor 6. Jadual 4 menunjukkan langkah kerja pemproses jam nanas yang tidak mengikut urutan. A. Menyediakan isi nanas hancur. B. Memasak hingga mendidih. C. Memasukkan campuran pektin. D. Memanaskan puri bersama air. E. Memasukkan baki gula. Susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C dan E. A, B, C, D dan E dalam ruang jawapan. Langkah 1. A. Menyediakan isi nanas hancur. Langkah 2. D. Memanaskan puri bersama air. Langkah 3. C. Memasukkan campuran pektin. Langkah 4. E. Memasukkan baki gula. Langkah 5. B. Memasak hingga mendidih. Okey, tahniah Fasiha. Kalau saya keluarkan jawapan tu, Fasiha telah menyusun jawapan dalam ruang jawapan mengikut langkah 1 hingga 5 mengikut abjad yang betul. Tahniah Fasiha. Saya teruskan lagi soalan nombor 7. Murid dan talian boleh respon? Ada nak jawab? Angkat tangan. Okey, Anis silakan. Bahagian A, nombor 7. Tuliskan langkah kerja memproses susu kacang soya mengikut urutan yang betul dalam ruang jawapan. Yang pertama, membersih dan merendam kacang soya selama 4 jam. Lepas itu, mengisar kacang soya dengan air suam. Seterusnya, memasukkan kisaran kacang soya ke dalam pengekstrak. Seterusnya, memerah ekstrak menggunakan kain maslin dan memasak susu kacang soya sehingga mendidih, kemudian mencampur air gula dan menyejukkan kacang soya. Okey, tahniah Hanis. Soalan inilah yang akan menguji murid di mana tiada bantuan jawapan untuk murid. Murid kena menghafal setiap pemprosesan yang pernah dilaksanakan di bengkel. Jadinya untuk soalan ini memang tiada bantuan. Jadi murid-murid kena menulis jawapan dalam ruang yang disediakan. Di samping itu murid-murid, kalau murid-murid boleh lihat, Hanis boleh lihat terdapat ayat yang panjang. Jadinya kalau menjawab soalan boleh menggunakan kata kunci seperti contoh kotak yang pertama warna merah tu, mengisar kacang soya dengan air suam. Kamu boleh mengisar kacang soya saja pun dah dapat markah. Itu ringkasan yang saya. Jangan takut menjawab soalan. Berilah jawapan yang tepat.
Okey, dan untuk soalan yang terakhir, saya bacakan soalan. Berikut adalah penyataan sebahagian langkah kerja memproses jeruk betik yang tidak mengikut urutan. Membasuh buah betik, memasukkan betik ke dalam larutan garam, memotong buah, mengentuskan betik, mencelur betik dalam air mendidih. Berdasarkan penyataan langkah kerja, susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis ruang jawapan. Okey, dalam ruang soalan ini, murid kena tulis balik jawapan dekat langkah 1. Okey, ada siapa murid dalam talian untuk cuba menjawab? Okey, Azhar, teruskan. Langkah 1. Langkah 1, memotong buah. Langkah 2, membasuh buah betik. Langkah ketiga, mencelur betik dalam air mendidih. Langkah 4, mengetus betik. Langkah 5, memasukkan betik ke dalam larutan garam. Okey, betul Azhar. Terima kasih. Dan kalau lihat situ, Azhar dah dapat 5 markah. Itu saja. Tahniah Azhar. Itu dia cikgu. Jadi maknanya murid-murid jangan lepaskan 1 markah pun sebab ini peluang anda untuk berjaya dalam ujian yang diberikan. Baik cikgu, kita nak berhenti seketika. Para penonton, murid-murid, kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022. Pada hari ini dalam mata pelajaran pemprosesan makanan tingkatan 4, yang mana hari ini kita belajar tentang tajuk pemprosesan hasil tanaman. Awal tadi dah cerita pasal mi cikgu, lepas tu pasal air soya pula. Okey cikgu, untuk segmen kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, terima kasih Aiman. Okey, untuk makluman Aiman dan semua, untuk tajuk pemprosesan hasil tanaman ni terdapat 8 produk dalam mata pelajaran ni lah. Wow. Jadinya murid-murid kena tahu cara memproses semualah berkaitan dengan antara produknya adalah seperti mi kuning, tapai pulut, ubi tapai ubi, diikuti dengan keripik pisang masin, sos cili, jeruk betik, soya dan cincau. Itu yang soalan dia boleh pelbagai kat sini. Jadinya murid-murid Aiman kena tahu dan betul-betul menguasai tajuk ini. Okey cikgu. Jadi boleh kita teruskan lagi cikgu? Boleh. Saya teruskan dengan soalan bahagian B. Murid-murid perlu lebih memahami soalan bentuk bahagian B ni kerana ia adalah aras yang tinggi. Jadinya sebelum menjawab soalan ni, jadinya murid-murid perlu membaca dan memahami tajuk penilaian, tajuk pembungkusan dan tajuk penyimpanan. Jadinya apabila murid telah menguasai ketiga-tiga tajuk ini, insya-Allah murid boleh menjawab soalan sebentar lagi. Jadinya teruslah kita kepada soalan ya, Aiman. Baik cikgu. Rasanya saya buka kepada murid dalam talian untuk membaca soalan ni dulu. Ada siapa ingin membaca soalan ni? Silakan tangan. Siapa nak cuba? Silakan. Aha. Okey, Anis Nafisa. Macam nak cuba tu. Okey, teruskan. Bahagian B. 9. Berikut merupakan maklum balas daripada pelanggan yang telah mencuba produk cincau anda. Kelabu dan berketul, lembik, sedikit pahit. A. Berdasarkan maklum balas tersebut, nyatakan aspek yang telah dinilai dan sebab berlaku perkara tersebut ke atas produk. Okey, baik. Terima kasih Hanis. Okey, kenapa kalau bahagian B ni murid kena baca betul-betul? Okey, Hanis, respon sikit. Kalau bahagian B, apa perkara pertama yang awak perlu buat bila dah sudah baca soalan? Highlight keyword. Okey, highlight keyword. Okey, apa keyword dalam soalan ni, Hanis? Nyatakan aspek yang telah dinilai dan sebab berlaku perkara tersebut. Okey, jadinya Hanis dah dapat kena pasti ya Hanis. Dalam soalan ni, dia adalah satu situasi yang baru Hanis. Jadinya, murid-murid kena memahami soalan ini adalah satu soalan situasi baru. Bila situasi baru, Hanis hanya pernah memproses cincau di sekolah, betul? Betul Hanis? Ya, cikgu. Jadinya Hanis tak pernah pun mengalami situasi
borang maklum balas pelanggan di sekolah. Jadinya dalam situasi soalan ni mesti selesaikan masalah soalan ni Anis. Di mana soalan ni yang menyatakan aspek penilaian dia cincau tu kelabu, berketul, lembik, sedikit pahit. Jadinya terus soalan, berdasarkan soalan tu apakah aspek yang dinilai. Okey, aspek pertama Anis, apa jawapan awak? Aspek pertama. Aspek pertama ialah rupa. Rupa. Saya tengok jawapan. Okey, betul, rupa. Kalau rupa tu dalam soalan ni Hanis, dalam ketiga, kelabu dan berketul, lembik, sedikit pahit, mana yang ada berkaitan dengan aspek rupa Hanis? Kelabu dan berketul. Sangat bagus, tepat Anis. Jadinya rupa tu berkaitan dengan penyataan dalam soalan kelabu dan berketul. Jadi kenapa Hanis, kenapa dalam soalan ni rupa dia kelabu dan berketul? Apa sebab dia Anis? Masa memasak ekstrak kurang. Kedua, terlebih dahan cincau. Ketiga, bancuan tepung tidak ditapis. Oh, sangat bagus tu Anis. Sebab dalam soalan, murid-murid hanya perlu memberikan satu sebab saja untuk melayakkan dapat markah. Jadinya Hanis telah memberikan kenapa rupa cincau tadi kelabu dan berketul. Okey, antara jawapan dia adalah seperti tadilah. Okey, seperti yang Hanis cakap tadi. Okey, jadinya Hanis kena teruskan dengan jawapan yang ada seperti dibincangkan. Itu ketiga-tiga jawapan tersebut adalah tepat dan mendapat markah. Jadinya murid-murid bolehlah membuat jawapan atau menulis jawapan di ruang jawapan dan juga pastikan ia bersesuaian dengan aspek yang dinyatakan. Okey, untuk aspek tekstur, ada sesiapa nak menjawab pula selain daripada Hanis? Okey, silakan. Kita ada Anis Marcella. Aspek tekstur, sebab dia lembik, lebih air. Yang kedua, tidak menimbang bahan dengan tepat. Okey, terima kasih Hanis. Okey, Anis Marcella terus pergi kepada soalan. Tekstur. Tekstur mana tu dalam soalan yang menunjukkan dia tekstur? Jadinya murid boleh nampak. Tekstur dalam soalan menunjukkan lembik. Lembik tu, tekstur dia lembik. Jadinya kenapa lembik? Okey, Anis Marcella menyatakan terlebih air. Okey, betul lah. Sebab dia lembik, terlebih air kan. Itu maksudnya atau tidak menimbang bahan dengan tepat. Jadinya dah dapat markah. Bagi 2, tetap dapat 1 lah. Tapi sebagai murid kena cuba memberi jawapan yang terbaik dan paling sesuai. Okey, tahniah Anis Marcella kerana menjawabnya dengan tepat. Untuk aspek rasa pula, ada murid dalam talian nak cuba? Ya, Fasiha, teruskan. Aspek ketiga, rasa. Sebab menimbang bahan dengan sukatan yang tepat. Daun atau dahan cincau baru. Okey, terima kasih Fasiha. Kalau lihat jawapan, cadangan jawapan ya, Fasiha, menimbang bahan dengan sukatan tepat, barulah dapat rasa cincau yang betul, iaitu rasa sedikit pahit kan. Jadinya Fasiha menulis jawapan yang betul lah kat sini. Ataupun jawapan sebab kenapa dia sedikit pahit memang adalah menggunakan daun dan dahan cincau baharu. Untuk makluman, daun dan dahan cincau ni perlu digunakan dalam memproses cincau kerana dia ada gabungan. Daun tu banyak mengeluarkan gel dan dahan tu dia mengeluarkan warna. Jadi itu yang mengeluarkan warna hitam berkilat. Jadinya rasa tu memang akan sedikit pahit. Biasanya sedikit pahit tu adalah ubat. Jadinya dalam amali ni Fasiha dapat menjawab sebab tu dengan betul lah. Tahniah. Untuk menjawab dalam soalan bahagian A ni, 9A, murid dapat 6 markah kat sini. Jadinya untuk bahagian B ni, murid-murid biasanya ditanya 10 markah. Jadinya nak cari, kalau kita lihat lagi soalan seterusnya, okey, soalan bahagian B lagi, sambung soalan tadi, iaitu soalan 9B. Okey, siapa nak cuba dalam talian, murid dalam talian? Ya Azhar, teruskan. 9B. 1. Nyatakan satu bahan pembungkus. Jawapannya, bekas plastik berpenutup atau plastik HDPE. Okey Azhar, sekejap Cuba kita tengok dulu jawapan.
dalam soalan ni, selain ditanya penilaian, tadi saya ada cakap berkaitan dengan soalan yang boleh ditanya iaitu soalan bahan pembungkus. Jadinya dalam soalan ni ada 1 markah ditanya apakah satu bahan pembungkus Azhar. Jadinya anda telah menuliskan jawapan bekas plastik berpenutup. Maksudnya betul lah. Dapatlah markah Azhar. Jadinya, okey, dalam soalan ini pula, dia tanya lagi soalan aras tinggi iaitu di mana murid kena menerangkan. Cuba Azhar bacakan pula 9B2 tu dan terus jawapan Azhar. Boleh cuba Azhar? Boleh. 9B2. Terangkan 2 kelebihan bahan pembungkus tersebut. Poin pertama, ringan, murah, boleh dikita semula. Poin yang kedua, dapat mengekalkan rupa, tekstur dan rasa produk. Okey Azhar, terima kasih. Kalau dilihat jawapan yang boleh ditulis dalam 9B2 ni Azhar, terdapat pelbagai kelebihan untuk membungkus cincau ni. Antaranya Azhar, ringan, murah, boleh kita semula. Okey, itu satu aspek yang boleh murid jawab semasa peperiksaan lah, iaitu ringan, murah, boleh kita semula ni lebih kepada sifat bahan pembungkus tersebut. Dan kalau Azhar bagi poin kedua tu Azhar telah menyentuh aspek mengekalkan rupa, tekstur dan rasa produk. Bermaksud Azhar telah memberikan 2 jawapan yang berbeza maksud. Jadinya murid-murid nanti bila menjawab jangan beri poin ataupun 2 jawapan yang sama maksudnya. Jadinya dekat sini Azhar bijak dalam memberikan jawapan kerana satu aspek pembungkusan, fungsi bahan pembungkusan tu, dan satu lagi aspek kualiti produk tersebut. Jadinya Azhar telah mendapat markah maksimum lah kat sini iaitu 2 markah. Tahniah Azhar, sebab inilah yang kita mahukan murid-murid mencuba jawab di luar daripada dengan idea-idea yang lebih tepat. Okey. Terima kasih Azhar. Ada siapa nak cuba untuk soalan C? Okey, silakan. Anis. Oh, Anis. Okey. C. Silakan. Cadangkan satu tempat penyimpanan yang sesuai bagi produk tersebut. Jawapannya ialah penyimpanan sejuk. Okey. Kenapa nak simpan sejuk tu Anis? Untuk mengekalkan rasa dan bentuk produk. Tahniah. Betul tu. Jadinya murid dia boleh dapat apa kehendak soalan tu. Jadinya dah tahu dah memang anda mempelajarinya di sekolah, iaitu setelah memproses, setelah membungkus, anda perlu menyimpannya di tempat yang betul. Jadinya Hanis telah menuliskan jawapan iaitu penyimpanan sejuk. Biasalah cincau ni basah. Bila basah, murid-murid kena pastikan bila produk tu basah, tak boleh simpan di tempat yang kering ataupun selain peti sejuk kerana dia akan merosakkan produk tersebut. Jadinya dalam nota penyimpanan ada 2 penyimpanan yang betul, iaitu selain penyimpanan sejuk ada penyimpanan kering. Jadinya penyimpanan kering tidak sesuai untuk ditulis dalam jawapan tempat penyimpanan bagi produk cincau ni. Ada lagi satu, penyimpanan sejuk beku. Boleh tak Hanis tulis penyimpanan sejuk beku? Respon Hanis? Jawapannya tak boleh, cikgu. Kenapa Hanis? Sejuk beku. Cincau frozen kan dia? Beku kan dia? Nanti cincau hilang kesegaran. Ya, sangat tepat. Tahniah Hanis. Yes. Jadinya murid-murid dia dah boleh menjangkakan bentuk-bentuk soalan ataupun jangkaan jawapan. Jadi dia akan berpatah balik kepada konsep di mana murid kena tahu yang asas. Yang pasti macam inilah Aiman. Dia murid memang kena faham sangat konsep asas penyimpanan. Kalau ditanya apa jua bentuk soalan, apa jua bentuk produk selain daripada cincau, katalah keluar nanti soalan bukan cincau, dah boleh fikir dulu sebelum menjawab. Itu saja Aiman. Jadi cikgu, mungkin ada perkara-perkara yang penting yang mungkin cikgu boleh bagi tips kepada murid-murid dalam bahagian B ni sendiri cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Bahagian B ni murid-murid perlu tahu satu. Kena baca buku,
Selepas tu baca soalan, garis soalan, fahamkan betul-betul, selesaikan masalah soalan tu dan aplikasikan apa yang murid dah belajar, kembangkan sikit berdasarkan kemahiran berfikir dan juga berikan jawapan yang sama ataupun selari dengan pembelajaran yang telah anda belajar di sekolah. InsyaAllah kamu tak hilang markah. Itu dia. Cikgu dah bagi step dah tu. Tinggal kita ikut je dan kita akan berjaya nanti. Okey? Kita nak berehat seketika. Para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022. Pada hari ini dalam mata pelajaran pemprosesan makanan tingkatan 4, yang mana pada hari ini kita bincangkan tentang tajuk pemprosesan hasil tanaman dan apa lagi yang cikgu akan kongsikan kepada kita tips untuk menjawab soalan. Baik cikgu, boleh kita teruskan? Okey, terima kasih Aiman. Okey, seterusnya saya masih lagi guna pendekatan iaitu soalan bahagian B. Okey, kalau murid-murid boleh lihat di sini, untuk kali ini murid-murid saya ingin membincangkan soalan pengiraan kos. Kerana murid-murid di sekolah memang perlu mengira kos bagi setiap pemprosesan yang dihasilkan. Oleh itu, murid-murid kena, macam saya cakap tadi, perlu bawa kalkulator. Bila kalkulator, pastikan dia berfungsi. Bila berfungsi, barulah murid-murid boleh jawab dalam peperiksaan nanti. Itu perkara utamalah. Seterusnya, sebelum menjawab, pastikan kamu buat ulang kaji dan memahami soalan berbentuk pengiraan kos. Kalau ikutkan, murid-murid telah didedahkan dengan konsep mengira kos ni. Jadinya, saya terus kepada soalan yang hari ini ya. Jadinya ada sesiapa murid dalam talian boleh baca soalan yang saya berikan? Silakan. Okay, silakan. Alright, teruskan. Okey, teruskan dengan soalan. Bahagian B, 10. Jadual 5 menunjukkan kos untuk menghasilkan 1 kilogram jeruk buah betik. Kos bahan RM25, kos upah RM8, kos overhead gas RM1.50, air RM1.50. Elektrik tak ada. Berdasarkan jadual 5, hitung. A. Kos overhead bagi 1 kilogram jeruk betik. Kos overhead sama dengan kos gas tambah kos air tambah kos elektrik. Kos gas RM1.50 tambah kos air RM1.50 tambah kos elektrik RM0 sama dengan RM3. Okey, terima kasih Anis Masela. Rasanya Anis Masela terus confident ataupun yakin dalam menjawab soalan ini. Kerana sebelum itu Anis Masela bagi saya terangkan dulu soalan ini satu persatu, teknik menjawabnya dengan betul. Kalau dilihat Anis Masela, dekat dalam soalan ini terdapat pertanyaan ataupun bentuk soalan ini adalah kos bahan telah dinyatakan iaitu RM25. Kos upah juga telah dinyatakan RM8. Jadinya murid-murid perlu ikut ataupun ikut kehendak soalan. Jangan ubah benda ni sebab di sekolah murid-murid didedahkan dengan kos bahan dan kos upah yang berbeza. Jadinya Anis Masela kena ikut soalan yang diberikan. Jangan kamu ubah nilai tersebut. Jadinya kos bahan terus dapat. Kos upah maksudnya dah diberikan. Kos overhead, terdapat 3 pecahan dalam kos overhead yang dinyatakan di sini iaitu gas, air, elektrik. Okey, gas dinyatakan RM1.50, air RM1.50. Okey, elektrik tiada. Kenapa tiada penggunaan elektrik, Anis Masela? Boleh bagi saya sebab? Sebab jeruk betik dia direbus baru direndam. Maksudnya tiada penggunaan elektrik, betul?
betul. Ya, bagus sekali Ania Masela. Dalam penghasilan jeruk betik ni, dalam soalan ni murid-murid, jadinya tiada pengguna elektrik. Jadinya jelas tiadalah. Jadinya jangan menambah nilai dalam soalan ini. Dan soalan ni sangat bertuah lah sebab dah dipandu kepada murid dalam menjawab. Tapi ada juga soalan yang akan menguji di mana cost overhead ni akan ditanya secara umum. Di mana ditanya secara umum lah. Tiada pengkhususan begini. Jadinya murid dah nampak jelas. Oh, cost overhead ialah gas, air sahaja. Elektrik tak digunakan. Tetapi sebagai murid, Ania Masela terus jawab tadi soalan dalam soalan ni hitung. Hitung cost overhead 1 kilogram. Okey, soalan pun memang 1 kilogram. Jadinya Ania Masela cuba bacakan rumus semula. Cost overhead apa? Apa rumus dia? Kos overhead, rumusnya adalah kos overhead sama dengan kos gas tambah kos air tambah kos elektrik. Okey, terima kasih. Jadinya Ania Masela, rumus murid-murid mesti tulis untuk panduan dan untuk memastikan tidak kehilangan markah. Jadinya setelah tulis rumus, murid-murid barulah memasukkan nilai ke dalam baris kedua. Okey, baris kedua, Ania Masela, apa jawapan dia? Bagi kos gas, jawapannya adalah RM RM1.50. Bagi kos air, RM RM1.50. Bagi kos elektrik pula, tiada. Ya, terima kasih Ania Masela. Kenapa saya dan Ania Masela membuat satu persatu langkah ini? Kerana dalam soalan ni, murid-murid nampak nilai dia sama. Dia tak ada masalah. Tapi jika ada soalan yang menetapkan dalam soalan, gas RM1.50, air katakanlah RM3, pastikan murid-murid menurunkan daripada rumus ke nilai, pastikan sama. Jangan berbeza. Jadinya, kebetulan dalam soalan ni, Ania Masela, RM1.50 tu gas sama, air pun sama. Jadinya, dia tak ada masalah. Murid-murid kena hati-hati. Ini adalah satu tips untuk murid supaya tak melakukan kesilapan. Dan kebetulan, kos elektrik kosong. Kena tuliskan juga supaya kita tahu langkah itu murid telah laksanakan dan akhirnya dapatlah RM3 untuk cost overhead. Bermaksud murid-murid memang perlu tahu sebab dalam pembelajaran murid memang kena tahu cost overhead. Anis Nafisa ada nak tanya soalan ke tu? Aha, silakan. Cikgu, sekiranya suatu produk tu tak ada guna kos elektrik, dalam rumus kos overhead boleh ke kita tak tulis kos elektrik? Terima kasih Anis. Okey, saya berpendapat iaitu kamu tak tulis pun tak ada masalah sebab tak ada nilai. Okey, teruskan Hanis. Tu macam saya cakap tadi, jangan takut memberi jawapan Hanis. Jadinya kat sini saya bagi perkara yang murid perlu tahu asasnya. Jadinya Anies nak tak payah tulis pun tak apa. Boleh Anies? Okey. Boleh, Cikgu. cikgu. Sini kita boleh tengok Saya contoh teruskan lagi ya, Aiman. soalan yang berikutnya. Soalan berikutnya, soalan yang B. Ada siapa ingin membacanya? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Kos Alright, teruskan. B. Kos projek bagi 1 kilogram jeruk betik. Kos projek sama dengan kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Sama dengan RM25 tambah RM8 tambah RM3 sama dengan RM36. Okey, terima kasih Fasiha. Okey, dekat sini murid-murid hanya menulis semula rumus kos projek. Rumus kos projek murid-murid dah tahu dah. Memang kena tahu kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Di mana tadi untuk menyelesaikan soalan ini, murid tadi kena selesaikan kos overhead dulu. Bila dah selesai kos overhead, okey, murid tinggal tulis nilai je lah. RM25 tambah RM8 tambah RM3. Jadinya dapatlah RM36. Baru dapat 2 markah Fasiha. Jelas Fasiha? Okey. Siapa Jelas. nak cuba pula kos projek 5 kg tempahan jeruk betik? Silakan. Berebut tu. Siapa tu? Okey. Ada 2 orang nak jawab tu. Kos Silakan. projek bagi
Kos projek bagi 5 kilo tempahan jeruk betik. Resipi sama dengan tempahan bahagi formulasi. 5 kilo bahagi 1 kilo sama dengan 5 resipi. Kos projek kurungan 5 kilo jeruk betik kurungan sama dengan kos projek 1 kilo darab resipi sama dengan RM36 darab 5 resipi. Jumlah RM180. Okey, terima kasih. Kamu dah bacakan tapi kamu dah menjawabnya, Azhar. Jadinya saya nak tanya Azhar, apa tujuan kita buat resepi tu, Azhar? Untuk mengetahui tempahan. Ya, tepat sekali Azhar. Sangat betul. Kerana Azhar, dalam soalan B tadi, kamu hanya kira untuk 1 kilogram jeruk betik. Sedangkan untuk soalan C ni, dia makin mencabar, iaitu dia menguji murid di mana murid-murid faham tak apa pula nak mengira kos projek untuk 5 kilogram. Bermaksud, Azhar, lebih banyak ke lebih sikit? Lebih banyak. Ya, lebih banyak. Tujuannya adalah, itu saya cakap tadi, murid-murid kena tahu soalan adalah berbentuk situasi baharu. Murid-murid kena fahamkan soalan. Soalan ni adalah menghendaki murid-murid membayangkan tempahan tu dapat banyak. Macam mana nak kira kos? Jadinya Azhar dah membuat langkah pertama mengira gandaan resepi tu. Jadinya tindakan tu tepat, dapat 5 gandaan resepi tu, barulah pergi kepada rumus kos projek di mana tulis balik semula dan menggandakannya, iaitu darabkan semula resepi tersebut dengan jawapan B. Ini yang saya katakan dulu, Azhar. Jawapan B ada hubung kait tak dengan soalan C? Ada hubung kait tak? Ada kena-mengena tak? Ada kan? Betul. Jadinya murid-murid pastikan soalan pengiraan kos ni daripada A mesti tepat, B kena tepat, C pun tepat. Jadinya dia akan digunakan dan dia akan berkait rapat. Kalau atas dah salah, memang salahlah semua jawapan anda. Jadinya kira betul-betul, semak balik jawapan anda dengan menggunakan kalkulator, pastikan kiraan tu tepat. Bila dah gandakan RM36 darab 5 resepi, dapatlah RM150. Jadinya selesailah untuk C. Okey, ada lagi satu soalan. Soalan D. Ada siapa boleh bacakan? Murid dan talian? Silakan. Siapa pula tu? Anis Nafisa. D. Harga jualan bagi 5 kg jeruk betik dengan 40% keuntungan. Rumus bagi harga jualan ialah kos projek tambah kurungan kos projek darab peratus keuntungan sama dengan RM180 tambah kurungan RM180 darab 40% sama dengan RM180 tambah RM72 sama dengan jawapannya ialah RM252. Okey, terima kasih Anis. Bagi saya terangkan sikit, dalam soalan D ni, kalau ikutkan semua murid telah belajar dalam buku teks di mana ada satu tajuk iaitu macam mana nak kira harga jualan bagi setiap produk. Jadinya murid-murid kena menulis rumus dulu harga jualan. Untuk rumus harga jualan ni, tadi Anis dah nyatakan rumus dia adalah kos projek tambah kurungan kos projek darab peratus keuntungan. Ini kena tulis dulu. Kena tulis dulu, barulah masukkan nilai-nilai yang diperolehi daripada maklumat di atas. Seperti kos projek, memandangkan D ni untuk 5 kg jeruk betik, anda perlu ambil jawapan daripada C. C tadi jawapan dia RM180. Turunkan ke bawah. Jelas ya, Anis? Okey, jelas? Okey. Bila dah turunkan RM180, masukkan semua nilai dan kalau diperhatikan Hanis, soalan ni nak 40%, betul? Okey, kalau 40%, kamu kena ikut kehendak tersebut. Okey, Hanis masih lagi mencuba. Okey, saya suka semangat tu, iaitu murid masih lagi. Okey, sebagai murid kamu kena semak betul-betul jawapan anda. Pastikan pengiraan tu tepat. Bila dah tepat, barulah tulis semula dekat baris seterusnya nilai yang kamu dah kira, seperti RM180 tambah RM72.
Bila tambah RM72, murid-murid dapatlah nilai akhir RM252. Baik cikgu, maknanya kena teliti betul-betul ni nak kira ni kan. Jadi mungkin ada sedikit rumusan ringkas daripada cikgu. Baik, terima kasih Aiman. Okey, rumusan daripada saya sebagai murid proses makanan, murid-murid memang kena mengetahui dari segi bahan, alatan dan fungsinya. Pemprosesan ni murid-murid ingatlah balik semula apa yang telah dipelajari oleh guru-guru anda di sekolah. Ingat balik sebab kamu semua dah memprosesnya di sekolah. Saya rasa kamu tak ada masalah untuk menulis semula apa yang telah kamu pelajari di sekolah dengan cikgu-cikgu yang ada di sekolah. Dah tulis jawapan, dah ingat, tulis jawapan mengikut langkah-langkah yang betul. Seterusnya, murid akan tahu membungkus dengan bahan pembungkusan yang betul, pastinya dengan cara dan juga bahan penyimpanan yang tepat bersama dengan penilaian dan pengiraan kos yang paling tepat. Itu dia. Maknanya kalau kita ikut step yang cikgu sebutkan tadi, mudahlah kita nak jawab soalan nanti. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada cikgu kita pada hari ini dan juga murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Dan murid-murid terus buat latihan dan anda akan berjaya dalam peperiksaan nanti. Baik, saya Aiman Sufian mengundurkan diri. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.